bila orang Baron tadi dapat tahu yang member dia tu ada file-file dalam power bank pula dalam. Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Hari ni saya nak buat video reaction mengenai sebuah short film. Sebenarnya dia berepisod. Dia ada 3 episod yang bertajuk Aku Seorang Polis. Jadi sebenarnya saya telah di-request oleh pengarah short film ni sendirilah, iaitu Aziz, yang beberapa kali telah memperingatkan saya tentang untuk reaction kepada dia punya short film ni, reaction dan review insyaAllah. Dan Aziz ni memang saya dah kenal lama lah. Dia daripada dulu memang sangat berminat dengan film making, buat short film apa semua ni. Dan baru-baru ni dia punya short film yang ni menjadi viral dan menjadi dapat tontonan yang tinggi, dah 100,000 lebih untuk episod 1 ni. Tahniah lah Aziz kan. Okay, saya akan review sekarang tanpa melengah-lengah lagi. Alright guys, bismillah, go. Oh ya, Aziz ni juga salah seorang daripada anggota juga Creative Action. Itu dia, Constable Muhammad Haziq, pengarah dan penulis skrip. Dah ya. Biar pakcik belanja ya. Apalah cik, ni saya panggil ayah saya yang belikan. Tak apa. Pakcik nak belanja. Adik belanja rajin-rajin ya. Terima kasih ya cik. Sama-sama. Adik dah pesan nak jadi apa? Saya pun macam pakcik, tapi ayah saya tak suka polis. Kenapa? Polis selalu ambil duit orang, jadi penjahat. Ish. Jangan cakap macam tu. Pakcik pun kerja cari rezeki juga macam orang lain. Sama je. Ya. Jangan bagi makan anak kulit haram tu. Aku tak miskin lagi. Apa ni cik? Tak baik cakap macam tu. Saya pun cari rezeki halal untuk anak bini. Cik ingat semua polis makan duit haram ke? Sudahlah. Kau jangan nak belagak macam malaikat. Polis semua sama je. Tak ada apa Wan. Kecilnya hal. Sayang tu rezeki ni. Rezeki kau cakap. Cik ni melampau dah je. Wan, sabar Wan. Dia tak faham Wan. Aku yang silap. Aku yang belanja anak dia makan. Belanja makan, terima kasihnya tidak. Cerita pasal duit haram. Ingat ada seorang di kiblat Kaabah. Wan, kita ni bekerja bukan untuk dipuji atau disanjung. Sabar je Wan. Nak sangat macam polis kan? Adab lah. Aku nak makan. Aiman, ingat pesan ayah ni Man.
Ayah tak suka kau meminta-minta daripada orang. Tapi ya, polis tu baik je. Jangan marah-marah macam tu. Aiman, ayah cakap ayah tak sukalah. Kau boleh faham tak? Tapi saya bercakap bulan Ramadan, mana bercakap marah-marah. Dosa tau. Aduh, TikTok lagi ke? Aiman ni tadi masuk kereta duduk depan ke duduk belakang? Perasaan macam masuk duduk depan je. Aduh, kejap. Okey, saya silap tengok lah. Okey, tiba-tiba ada TikTok lah. So dia ada effort untuk masukkan elemen-elemen yang trending lah kan. Kalau rezeki nak balik, kan guys, sini pula lah kita. Tapi macam awkward sikit lah tiba-tiba masuk office ada orang buat TikTok ni tu. Apa pula? Dia banyak ambil satu take panjang. Long take, one shot. Nak gambar minta dah. Okey, masih ada. Cut dia ni. Hai, Sim. Lambat masuk kerja ni? Alah, lambat 15 minit je. Kan tak salah kot. Salah tidak salah. Bukan kau selalu masuk awal ke? Memanglah aku masuk awal. Tapi tadi ada polis tu cek pasal Bahaya aku. buat take macam Yang ni. lambat tu. Kita selalu Apa? boleh out Polis focus. tu teman kau ke? Tak. Dia tak saman. Tapi masalahnya sekarang, dia bayar anak aku sarapan tadi. Dah, daripada sumber mana dia dapat duit tu? Ada duit haram mana dah? Dah lah tadi aku udah depan dia. Aku ambil duit dia balik, campak muka dia. Ish, aku ingat apa tadi? Kau kena saman ke? Apa ke? Ni polis sebenarnya nak kau Bayar makan. anak Apa pula, kan? kau ni? Orang tu ikhlas kot. Berdosa kau ni. Bulan-bulan puasa ni kau macam tu. Alah, kau kan tak tahu. Polis terlibat dengan rasuah. Macam-macam lagi, salah laku. Dah viral lah kot. Hashim. Macam mana kau tahu duit haram? Tak baik tau kau buat macam tu. Polis pun manusia juga. Hashim, macam ni lah. Baik kau pergi minta maaf balik dengan polis tu. Bukan apa. Aku takut tersempat je nanti. Mana Aku boleh nak minta maaf kata, dengan dia. bang? Sepatutnya, dia yang minta maaf dengan aku. Bukan aku ada buat salah pun. Suka hati kau lah. Aku cuba ingatkan kau je. Hashim, ingat tau. Kita dah bulan Ramadan ni. Kau ni macam backup sangat polis apa Sal? Bukan aku tak tahu kegiatan kau. Kau pun terlibat dengan kau silap. Kau duduk jadi kerani ni pun semata wayang je. Aku tahulah weh. Apa tu kenapa? Ya tu, kau takut apa Sal? Ingat aku tak tahu. Kau orang kanan beron. Terlibat dengan gangster, pelacuran. Macam-macam jenayah yang kau buat. Dengan dadah. Kau ingat aku tak tahu? Okey. Kalau aku budak Baron, apa masalah kau sekarang? Memang masalah lah. Sekarang semua kegiatan jenayah kau ada dalam USB ni. Aku dah simpan, aku save semua sekali kegiatan jenayah Baron. Okey? Sekarang aku nak bagi polis benda ni. Semua mana-mana yang ada kan. Okey? Shim. Aku nak ambil anak tu sekolah. Sorry. Shim. Okey. Shim, kejap Shim. Alright. Ay, takkan dapat file aku. Kurang bijak lah Hashim ni kan. Nak bagi tahu pula dekat si Mamat ni dia ada file tu.
kita in real life kalau kita nak buat benda macam ni, kita buat diam-diam lah. Kita nak bagi tahu membahayakan diri. Apa lewat barang ni? Mana dia dapat Family Hashim kita ni? kena pula kalau satu pusing pula. Selamat petang semua. Kita telah diarahkan oleh pihak Bukit Aman supaya mengesan suspek di dalam gambar ini. Okey. Nama betul suspek adalah Habis. Badrul Zaman Saya sambung bin pula Mahizam episod 2 terus. Syahari. Suspek merupakan ketua kongsi gelap yang berbahaya di sekitar Lembah Kelang dan telah memulakan rangkaian barunya di daerah Mualim ini. Suspek terlibat dalam berbagai aktiviti jenayah. Antaranya skeman, pengubahan wang haram, penyeludupan dana, perdagangan manusia dan juga aktiviti senjata. Oleh itu, saya arahkan kamu semua supaya dapatkan lokasi di mana barang ini bersembunyi. Cari sampai ke lubang cacing. Jangan sampai terlepas. Faham tu semua? Faham. Pelan pula lah. Kita sambung. Banyak prop tu. Banyak pakai prop. Okey. Senjata api. Digit terakhir nombor akaun Syah. Turun. Scammer. Tuan. Operasi dalam bangunan buruk ya. Apa? Budak ofis aku, Syah Shimu. Dia dah kopi semua maklumat kita, kegiatan kita, dan masuk dalam live. Dia nak kita polis lah, Ron. Jangan, Ron. Miss pelakon watak Baron ni pun saya kenal ni. Oh, sorry, Ron. Pakai drone ni jadi tu. Kat luar. Bertahun kau pergi nak mengganggu. Kalau benda kecil macam ni pun kau tak boleh nak handle. Jangan sok kecil macam tu. Betul lah, aku cuai. Silap aku, Ron. Aku silap, Ron. Macam mana kita nak dapatkan data tu? Ron, jangan Ron, tolong Ron. Aku cuba dapatkan Ron. Ron, tolong Ron. Tolong aku, Ron. Ron, jangan Ron, tolong Ron. Tolong Ron. Aku janji biar makan Ron. Ron. Ron.
Masuk. Assalamualaikum, Cik. Assalamualaikum. Jadi, kamu nak masuk ni ke? Ya, Cik. Bulan puasa. Duduk. Sekali. Apa yang sekali? Saya zakat lah, bro. Lagi. Kamu nak pergi berapa orang Syarif? Saya 4 orang, Cik. Ha. Zakat yang wajib atas saya serta tanggungan saya pada tahun ini kerana Allah Taala. Weh, aku tak faham lah dengan hang ni. Bukan kau kata hang bayar untuk bini hang, bayar untuk anak hang. Macam mana hang boleh bayar lebih lagi seorang? Oh, Amir Lagi pun habis anggota. lebih. Tak boleh kau tahu Amin aku sekarang. Tak, aku memang niatkan untuk bayarkan budak-budak. Berram. Hang boleh pergi bayar lagi untuk Berak. budak tu. Budak tu ada pak dia. Dia pergi lah pak dia pergi bayar. Yang hang beri kalut kat dia. Pasal apa, brother? Aku lawan dah punya niat lah. Jadi bila bapak budak tu campak dia kat muka aku tak boleh lah. Kalau aku dah bayarkan orang duit, lepas tu bagi balik perut siku namanya. Oh, kok siku kepada dia dah cukup maki kita, hamun kita cakap lebih kurang pun benda, ingat tak nak marah pun benda. Aku tak tahu lah dapat kawan sebuah hang ni perangai macam tu. Tapi itu memang bagus yang mulia dapat benda hang kekal macam tu. Tapi panas memang panas lah aku. Bagus lah hang. Alhamdulillah. Sungguh Ada kau jam bebel. tadi ya. Dia dok Alhamdulillah. Iman, nanti nak balik sekolah dah kan? Nanti balik, cuci tangan, ya? Sebab nak buka puasa kan? Okay? Kamu tahu kan, sekarang ni musim Covid. Faham, Bagus cikgu? abang ni apa? Cikgu, nak tanya sikit boleh? Cerai. Betul ke boleh makan Yang di haram, Hashim cikgu? tadi tu kurang Ish, sikit lah. kenapa Aiman cakap macam tu? Polis bukan macam tu. Semua polis menjaga amanah. Dia pun menjaga keamanan negara. Dia pun takkan ambil benda-benda macam tu. Dia pun takkan buat macam tu. Kamu tahu, ayah cikgu pun seorang anggota polis. Tetapi dia tak meninggal dunia. Kenapa dia meninggal dunia, cikgu? Dia terkorban semasa melawan penggana komunis. Tapi walaupun macam mana pun, cikgu bangga dia menjadi seorang anggota polis menjaga keamanan negara. Aerial shot. Petrol. Itu dia. Mafia. Mafia Perak. Wah, cikgu ada silap. Oh, saya ingat pegang senapang. Untuk scene ni je dah berapa kali shot yang sama daripada atas tu. Saya rasa tak perlu kot Aziz. Aerial shot ni jangan terlalu overuse, nanti dia jadi tak mahal. Aiman! Aiman! Cik, sabar cik. Kau tenang cik, pihak polis kau selamatkan anak cik. Sabar cik, sabar. Sabar banyak-banyak cik. Pihak polis kau selamatkan anak cik.
Okey. Dah panjang sangat ni, dah habis. Saya rasa saya stop sini dululah. Dah 20 minit. InsyaAllah nanti saya sambung untuk episod terakhir kot, nombor 3. Okey. Macam Aziz, pengarah ni dia suruh saya react dan review dan bagi ulasan saya lah, ulasan yang jujur kan. Dengan so, saya mengulas pun dari sudut lebih kepada teknikal lah. Dan saya menilai pun dari dia ni adalah sebuah short film, bukan filem yang feature film yang panjang, bukan filem sebenar lah. So untuk keseluruhan effort memang saya sangat respect lah untuk buat short film yang ada 3 siri 9 minit dengan susah, memang susah. Saya pun tak boleh buat satu benda yang panjang macam ni kan. Saya dengan kawan-kawan pun biasa buat lah short film, tapi bukanlah kata hebat lah, tapi adalah sedikit pengalaman, tahulah kesusahannya. So memang saya bagi kudos dekat Aziz dengan tim lah, berjaya bawa dapat kerjasama daripada pihak polis sekali, dapat shot dalam bilik polis tadi masa dia bagi tuan tu tadi bagi arahan apa semua. Shot-shot tu kalau saya memang tak boleh, susah lah nak dapat kan, orang-orang biasa kan, dengan senjata api apa semua. Dan nilai-nilai murni yang nak ditunjukkan dalam short film ni, yang polis tu dia menunjukkan sisi polis tu pun macam orang lain juga sebenarnya kan. Kita ramai yang salah tanggapan yang polis ni semuanya sama kan. Kita tak boleh lah, apa-apa bidang atau apa-apa tempat atau apa bangsa pun kita tak boleh nak pukul rata semua kita kata sama, tak boleh kan. Dan lah diorang menjaga keamanan negara apa semua, diorang berkorban masa apa semua kan. Dan dari sudut teknikalnya dan ini adalah antara teguran atau bukanlah teguran, apa yang saya boleh bagi pendapat saya Kak Aziz. Audio lah, first sekali audio ketara perlu dipertingkatkan, sebab audio sangat penting lah untuk satu produksi drama ke filem ke short film ke. Dia adalah antara tunggak penting, tak boleh diabaikan, sebab dia akan mengganggu dan membuat value sesebuah produk tu sedikit menurun. Macam tadi kita tengok, kalau kita pakai audio yang kita terus rakam masa tu dengan tanpa mic, bunyi surrounding akan masuk dan akan mengganggu percakapan, dialog. Dan bila kita tukar shot, orang berborak kan, orang sini cakap, tiba-tiba kita tukar shot orang sana bercakap, bila audio sekeliling masuk, kita nampak dia punya pertukaran tu. Macam bermula scene orang ni cakap, ada bunyi motor, tiba-tiba tukar shot sana, bunyi tu hilang. Kita macam dia punya audio tu tak selari, audio dia tak macam tak konti. Itu perkataan yang saya cari, tak konti. Dan banyak juga shot yang tuan pengarah guna macam satu take yang panjang. Itu benda tu baguslah juga, tapi perlu penelitian juga lah, perancangan untuk kamera tu bergerak ke mana apa semua. Tapi itulah, kalau banyak buat shot tu dan banyak masa shot tu banyak orang berdialog, susah juga untuk jaga audio. Kita kalau pakai mic apa semua, benda ni teknikal, susah saya nak explain secara detail. Ya, kalau boleh scene yang macam tu jangan buat banyak berdialog. Dan ya, tolong pakai mic ke yang tak payah mahal-mahal pun tak apa. Kadang-kadang kita pakai handphone pun boleh kan. Handphone kalau scene orang duduk dekat meja atau orang berdiri, kita ambil dialog dengan medium shot macam ni, kita ambil handphone record, letak bawah ni kan, letak bawah ni dan berdialog. Tapi lecehnya masa editing lah, kita nak synckan suara audio tu dengan shot tu. Tapi memang remeh sikit lah,
damage sikit kerja dia. So dari sudut skrip pun saya rasa boleh improve lagi lah. Jalan cerita tu dah ada, tapi dia punya dari point A ke point B ke point C tu, satu contoh bila orang Baron tadi dapat tahu yang member dia tu ada file-file dalam power bank pula, dalam thumb drive tu. Rasanya dia boleh je kalau dia tu kongsi gelap punya orang, dan dia boleh je kejar orang tu dan rampas balik ke dengan keganasan, atau panggil beberapa orang untuk cari balik Hashim tu, pukul ke apa kan, janji dapat balik thumb drive tu. Dan tak perlulah dia nak pergi colek anak orang tu semata-mata dia nak rampas balik benda tu. Dia just boleh go straight kepada Hashim tu kan. Dan masa kalau dia pun nak buat scene colek tu, okey, sebab nak tambahkan dramatik. Tapi pada saya, kalau kita tengok filem-filem lain yang biasa buat scene colek, diorang simple je, bawa satu van, dalam tu ada beberapa orang kru datang, kalau ada cikgu tu dia belasah ke apa, dia bawa lari naik, dah jalan. Yang ini satu geng turun dengan bos sekali turun dengan bawa senjata api, yang perempuan tu datang terus tembak dekat atas. So macam nak berperang. So saya faham lah dia nak buat dramatik punya scene apa semua kan. Tapi sekadar untuk menculik seorang budak dekat sekolah, saya rasa mungkin boleh buat lain lah. Mungkin untuk scene yang dramatik boleh letak kat ujung ke. So saya tak tahu yang part 3, saya tak tahu apa kesudahannya. Dan itulah ada persoalan macam mana Hashim tu boleh dapat data-data tu semua. Mungkin dekat part 3 ada cerita, saya tak tahu, nanti saya tengok. Dan satu lagi tadi macam saya kata pasal aerial shot yang guna drone tu kan. Untuk scene colek tu je dia dah guna 3 kali kot saya rasa, shot yang sama dari atas. So benda tu saya rasa terlalu banyak lah untuk satu tempat tu kan. Ada beberapa scene yang digunakan cantik aerial shot tu tadi. Dan aerial shot ni pada saya benda yang tak boleh diguna terlalu banyak, sebab dia nanti nampak macam dah tak mahal kan benda tu sesuatu yang menambah perisa kepada shot kita, bagi dia jadi mahal shot tu. Oh ya, dan lakonan abang yang bernama Hashim tu pun okey, lakonan dia okey, tapi saya rasa dia terlalu banyak bergerak body movement dia. Sebab kalau kita ambil tight shot atau medium shot, orang terlalu bergerak ni kan, dia macam tak cantik framing dia akan terkeluar sikit kan. Biasa orang yang baru berlakon ni memang akan cenderung untuk buat benda ni. Macam dia nervous pun dia nak menghafal dialog pun jadi dia tak boleh nak kontrol. Dan lagi satu yang mungkin saya rasa boleh ditambah baik sebenarnya, dia punya lokasi Baron ni. Location dia menunjukkan sebuah bangunan lama, bangunan buruk. So dalam tu lah berlakunya dia punya kegiatan apa semua. Dan pejabat dia pun dalam tu juga, bos punya meja dengan pedang dia. So adalah dalam tu adalah prop-prop yang diusahakan. Bagus lah, itu satu usaha yang bukannya mudah lah. Saya memang appreciate lah usaha-usaha untuk buat sungguh-sungguh macam ni. Tapi dia akan jadi tanda tanya lah, kenapa dia orang duduk kat bangunan buruk kan. Macam mana dia orang boleh dapat electric supply, macam elektrik apa semua. Dia orang kan duduk dalam tu nak guna komputer apa semua. So mungkin boleh cari satu location rumah ke, rumah banglo ke, atau proper office ke kan. Macam scammer ni duk guna sebenarnya bangunan-bangunan biasa je. Tapi itulah, pada saya dia nak menggambarkan tempat orang jahat lah, tempat something, tempat kongsi gelap. Tapi itulah, bila orang macam saya ni tengok, dia akan timbul lah persoalan kan, macam tu. So jadi kepada yang peminat aku seorang polis ni, janganlah marah saya pasal tuan pengarah sendiri yang request saya untuk bagi pendapat apa semua. Tapi dia, macam saya kata awal-awal tadi lah, sebuah usaha yang saya sendiri rasa saya tak mampu nak buat lah, pasal dengan dia punya komitmen buat sampai 3 episod ni semua dengan
banyak location dengan lakonan ramai orang. So bukan kerja mudah lah. So agaknya terlalu banyak memikirkan benda-benda lain. Ada beberapa part yang kurang atau terlepas pandang, pengarah terlepas pandang. Mungkin boleh diperbaiki depan ni. Dan yang paling penting kalau ada lepas ni lagi, audio. Audio tu penting, tuan pengarah, tolong dipertingkatkan insya-Allah. Dan ya, sebab sayang, saya kata kenapa audio tu perlu dipertingkatkan. Sayang usaha yang macam ni punya susah nak dibuat, tapi sedikit cacatkan dengan audio tu. Jadi kan, alright. Terima kasih Aziz kerana masih terus buat short film. Saya pun dah tak buat. Awak masih terus bersemangat. Alright. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Peace out.